Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Hari ini perbincangan kita ialah Kaifiat Perkahwinan Unit 2, iaitu peminangan dan batas pergaulan. Sebelum kita mulakan tajuk peminangan, kita pergi dahulu kepada step yang lebih awal daripada itu, iaitu merisik. Maksud merisik ialah langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai. Jadi biasanya merisik ni kita hantar orang dahulu untuk bertanya bagi pihak kita lah. Biasanya orang yang dihantar ialah orang yang dipercayai. Meminang pula bermaksud lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isterinya. Jadi meminang adalah merupakan tanda persetujuan pihak lelaki untuk mengambil seseorang wanita sebagai isterinya. Setelah berlakunya proses merisik, maka diikuti dengan meminang. Pemberian hadiah ataupun hantaran semasa pertunangan adalah dibenarkan dengan syarat tidak berlaku pembaziran ataupun tidak berlebih-lebihan. Pembaziran contohnya dibuat bunga-bungaan daripada makanan. Jadi proses tu memakan masa yang lama. Apabila nak dibawa kepada rumah orang perempuan, benda tu mungkin rosak dan tidak dapat dimakan. Maka berlaku pembaziran di situ. Baik, kita lihat hukum melihat bakal tunang. Jadi Islam mengharuskan, hukumnya adalah harus. Boleh tengok ataupun tak tengok pun tidak mengapalah. Tetapi sunat melihat bakal isteri berulang kali mengikut mazhab Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i membenarkan, menggalakkan bakal suami untuk melihat bakal isteri berulang kali. Dan anggota yang boleh dilihat pula adalah muka dan tapak tangan. Ini kerana bahagian muka dan tapak tangan mencerminkan kecantikan seseorang dan juga kesihatan. Kita lihat pula sebab diharuskan melihat bakal tunang, bakal isteri, supaya memuaskan hati dengan pilihan yang dibuat. Kalau sebelum ni orang bagi gambar, tengok gambar saja, jadi tak puas hati lagi, kan? Takut-takutlah gambar sekarang ni pasang filter banyak-banyak, muka yang kurang cantik nampak gebu saja, kan? Jadi pilihan sendirilah. Ataupun bila kita lihat sendiri dengan kaum keluarga kita, orang tua dia mahir sikit lah, kan? Jadi dia tengok muka pucat ke, sihat ke tak sihat, mereka boleh nampak lah secara umum. Seterusnya, mengelakkan penipuan. Kalau kita tak tengok, kita pun tidak tahu. Mungkin kadang-kadang berlaku dalam bab perkahwinan, orang yang pergi merisik ataupun ibu bapa sebelah perempuan ni dia tak ceritalah berterus terang tentang kekurangan pihak perempuan ni. Jadi bila kita pergi melihat sendiri, dia lebih adil bagi pihak lelaki. Seterusnya, menjamin perkahwinan berkekalan. Apabila dah berpuas hati berkahwin, mudah-mudahan berpanjanganlah hingga ke akhir hayat. Baik, kita lihat pula cara meminang. Cara meminang ada dua, iaitu menggunakan lafaz soreh, iaitu berterus terang. Contoh, menggunakan perkataan meminang ataupun melamar. Kata wakil pihak lelaki, kami datang untuk meminang anak tuan. Kami datang untuk melamar anak tuan. Baik, sirah yang kedua ialah kinayah, lafaz kinayah ataupun bahasa kiasan. Orang Melayu kaya dengan bahasa-bahasa klasik, dengan pantun dan lain-lain. Contoh perkataan yang menggunakan perkataan menyunting. Kami datang untuk menyunting bunga di taman tuan. Kami datang untuk memetik bunga yang sedang berkembang di rumah ini. Kan, tu ialah bahasa kiasan dalam bab pertunangan.
Baik, kita lihat pula perempuan yang sah yang boleh dipinang oleh seorang lelaki. Yang pertama, belum dipinang, maksudnya bukan tunangan orang lain. Yang kedua, bukan isteri orang. Sebab kadang-kadang dilihat wanita muda ni macam belum berkahwin. Jadi orang lelaki dia berkenan, dia pi meminang. Jadi sebenarnya tak boleh nah. Tidak dalam edah. Edah ialah tempoh larangan berkahwin selepas berlaku perceraian yang mesti dipatuhi oleh wanita. Bukan mahram kepada bakal suami. Wanita ni bukan mahram, maka kena selidik dulu. Takut-takutlah berlaku rupa-rupanya orang perempuan ni adalah mahram kepada lelaki. Kalau mahram keturunan kita mudah jelas, tapi mungkin juga dia ialah mahram penyusuan. Sebab itulah kena ada campur tangan di pihak orang tua. Kena berkenalan di antara orang tua di pihak lelaki dan pihak perempuan. Kalau-kalaulah hubungan penyusuan ni berlaku lama dahulu, kalaupun tidak melibatkan mereka berdua, boleh juga berlaku melibatkan orang-orang terdekat yang menyebabkan dua lelaki dan perempuan ni ada jadi mahram dalam bab penyusuan. Baik, tidak berada dalam ihram haji atau umrah. Jadi perkara larangan dalam ihram ialah berkahwin. Jadi tak boleh dipinang ataupun berkahwin semasa dalam ihram. Baik, kita berpindah kepada batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Haram bergaul bebas. Jadi kita kena ingat, tunang bukannya kahwin. Jadi bukanlah tiket untuk bergaul bebas bagi sesiapa yang bertunang. Haram keluar berdua-duaan tanpa mahram. Tak kiralah keluar ke tak keluar, duduk di mana sahaja, bila berdua-duaan maka dia jadi haram dan masih dianggap ajnabi, iaitu orang asing, bukan mahram. Yang terakhir ialah kesan tidak menjaga batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Yang pertama ialah dimurkai Allah. Sebab perkara ni berlaku pergaulan bebas ialah larangan dalam Islam. Bila berlaku walaupun dalam tempoh pertunangan, maka dia akan mengundang kemurkaan Allah. Yang kedua, berlakunya maksiat. Jadi perkara ni adalah maksiat. Seterusnya, menimbulkan fitnah di kalangan ahli masyarakat. Dan yang terakhir ialah menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Oleh itu, kita hendaklah menjaga batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Mudah-mudahan pertunangan yang diikat janji akan sampailah kepada perkahwinan dan berkekalan sehingga akhir hayat. Baik, Ustazah harap pelajar-pelajar dapat memahami tajuk peminangan dan batas-batas pergaulan dan dapat menjawab soalan latih tubi dan peperiksaan dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.